Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama lagi dengan Cikgu Aisyah dalam kelas Matematik Tambahan tingkatan 5, kelas PKP 2020. Masih lagi dalam tajuk trigonometri. Kali ini subtopik 5.3 untuk graf fungsi sin, cos dan graf tangent. Okay, sebelum kita meneruskan dengan lakaran graf, sin, cos ataupun tangent, mula-mula kita kenali paksi graf trigonometri terlebih dahulu. Dalam kelas-kelas yang lepas, kita dah belajar sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat kan? Okey, setiap sukuan diwakili oleh 90 darjah. Maksudnya sukuan pertama 0 hingga 90 darjah. Sukuan kedua 90 darjah hingga 180 darjah. Macam tu kan? Okey. Kita tengok dekat sini cikgu ada tuliskan pi sama dengan 180 darjah. Ini kita telah pelajari dalam tajuk bulatan tingkatan 4. Okay. Pi bersamaan dengan 180 darjah. Okay. Dalam sudut pi ialah 180 darjah. Okey, lihat pada paksi ya. Paksi y dan paksi x tu sememangnya itu yang normal kita dah tahu kan. Okey. Paksi y, paksi x. Okey, paksi x tu mewakili sudut. X kita adalah sudut kita. Sudut tu daripada 0 darjah hingga 360 darjah, sama seperti sukuan. Bila satu bulatan daripada 0 darjah berputar satu putaran lengkap 360 darjah. Cuma kita transferkan putaran tu kepada bentuk flat, iaitu bentuk graf 0 hingga 360 darjah tu straight line. Okay, jadi 0 sampai 360 darjah. 360 darjah bermaksud 2 pi. Sebab pi ialah 180 darjah, maka 360 ialah 2 pi. Okay, jadi bila kita bahagi dua kan kawasan tersebut daripada 0 hingga 2 pi tu, yang tengah-tengah tu sudah pastilah separuh daripada 360 darjah, iaitu 180 darjah, iaitu pi. Okey. Antara 0 hingga pi tu bahagi 2 lagi. Bahagi 2 sama banyak, jadi situ adalah pi per 2 ataupun 90 darjah. Okay, daripada pi hingga 2 pi, kita bahagi 2 lagi sama besar. Okay. Dia adalah 270 darjah. Bermaksud dalam bentuk pi atau dalam sebutan pi 3 per 2 pi. Okay, boleh faham Ingat susunan dia. Okay, bermula dengan 0, pi per 2, pi, 3 pi per 2 dan 2 pi. Okay. Sukuan pertama bermaksud daripada 0 hingga 90 darjah ataupun 0 hingga pi per 2. Lepas tu daripada pi per 2 sampai pi tu sukuan kedua. Ini adalah sukuan ketiga dan sukuan keempat. Dalam bentuk garis lurus paksi X tu bermaksud kita ada 4 bahagian. Okay, bila kita hilangkan bahagian tadi, macam inilah bentuk kita punya paksi. Okay, seterusnya. Okay, kita telah pelajari semasa tingkatan 4 dalam subjek matematik trigonometri asas. Kita dah pelajari bentuk-bentuk y sama dengan sin x, y sama dengan cos x, y sama dengan tangent x. Okay. Jadi ini adalah pengetahuan sedia ada kita. Tapi cikgu nak ulang semula macam mana kita hasilkan graf y sama dengan sin x ni. Untuk permulaan, kita lukis dahulu menggunakan kertas graf. Selepas ni, apabila sudah mahir, tak perlu lagi guna kertas graf, kita buat lakaran sahaja. Okay, gunakan jadual. Jadual untuk nilai X, kita gunakan yang ada pada paksi tu pi per 2, pi, 3 pi per 2 dan 2 pi. Bermula daripada 0. Okay, apabila sin X, ataupun X sama dengan 0, sin 0. So, nilai dia adalah 0. Okey, plotkan pada graf di situ. Apabila X sama dengan 90 darjah,
Jadi Y sama dengan sin 90. Tekan di kalkulator sin 90. Kita akan dapat nilai 1. Plotkan pada graf. Sin 180 darjah. Tekan kalkulator sin 180 darjah. Dapat kosong. Okey. Plot pada graf. Sin 270. Tekan kalkulator. Dapat negatif 1. Sin 360. Tekan kalkulator. Dapat kosong. Plot pada graf. Okey. Kita dah nampak kan? Ada yang naik atas, ada yang turun bawah. Macam mana bentuk graf sin X? Okey, dia menghasilkan graf gelombang ataupun bentuk wave. Bentuk wave S. Mula-mula naik atas dulu dan baru turun ke bawah. Okey. Di situ nilai maksimum 1. Maksudnya nilai yang paling tinggi ialah 1. Nilai yang paling rendah, minimum. Nilai minimum kita adalah negatif 1. Okey, jarak antara paksi tu dengan nilai minimum ataupun nilai maksimum, dia punya jarak adalah 1. 1 ke atas jadi nilai maksimum 1. 1 ke bawah jadi nilai minimum negatif 1. Itu adalah amplitude. Okey. Then okey, nampak tak anak panah yang baru keluar tu? Itu kita panggil color. Di antara 0 hingga 2 pi itu adalah color. Okay. Ataupun kitaran dia. Itulah. Okey. Macam mana pula dengan Y sama dengan negatif sin X? Okey. Bila negatif sin X, maksudnya kalau kosong, negatif kosong, dia tetap akan jadi kosong, betul? Macam mana pula dengan 1? Apabila nilai 1, yang ini negatif, dia akan menjadi negatif 1. Dekat sini pula. Yang 1 jadi negatif 1. Yang kosong tetap kosong. Yang negatif 1 ni akan menjadi positif 1. Dia terbalik. Macam tu. Okay. Nampak tak? Jadi, graf negatif bagi satu-satu fungsi, dia cuma terbalik arah je lah. Kalau Y sama dengan sin X, dia bermula dengan naik bukit ke atas, betul? Lepas tu turun lurah. Okay. Untuk Y negatif sin pula, dia turun dulu baru naik. Okay, ingat senang aja. Okay, seterusnya, kita cuba untuk graf Y sama dengan cos X pula. Okay, sama macam tadi, kita gunakan kertas graf dan kita buat table, kita buat jadual. Okay. Untuk nilai-nilai yang nilai-nilai X yang berada dekat paksi 0 hingga 2 pi. Okey, bila kita tekan kalkulator cos 0, kita akan dapat 1. Sama-sama cuba menggunakan kalkulator. Tekan cos 0, nilainya 1. Kemudian cos 90 ialah 0. Jadi plotkan pada graf. 0. Okay. Cos 180, kita dapat negatif 1. Plotkan dekat negatif 1. Untuk 3 pi per 2 ataupun cos 270, kita akan dapat 0. Plotkan pada paksi 0. Dan last kali 2 pi ataupun 360. Cos 360, kita dapat 1. Plotkan pada 1. Okay, macam mana lukisan untuk cos X? Okay, macam tu Bentuk gelombang kita U. Dia lebih kurang macam sin juga, bentuk gelombang, bentuk wave, kan? Tapi yang sin tadi bentuk S, untuk cos bentuk macam U. Okay, nilai maksimum juga 1. Nilai minimum juga 1. Bermaksud apa amplitude kita? Jarak antara paksi dengan nilai maksimum dan nilai minimum tu kan? Okey, maksudnya amplitude kita 1. 1 ke atas, 1 ke bawah. Nilai amplitude ialah 1. Berapa kitaran kita ataupun color kita?
Color kita macam tadi jugalah. Ini color. Daripada 0 hingga 2 pi. Okey, seterusnya. Untuk y sama dengan negatif cos x, sebagaimana sin x tadi ya. Okey, kalau negatif bermaksud dia akan jadi terbalik. Untuk cos kosong nilainya 1, maka negatif cos dia akan jadi negatif 1. Cikgu tolong plotkan dekat sini. Lepas tu kalau yang mana nilainya kosong ni macam ni. Ni kosong kan. Dia akan kekal dekat kosong lah. Sebab kosong darab apa-apa pun dia akan jadi kosong juga. Okey. Untuk yang ni. Pi ni ialah negatif 1 kan. Dia akan jadi terbalik. Negatif 1 akan jadi positif 1. Maka dia berada di atas pula. Yang ni. Ni pula 1 kan. Bila dia jadi negatif 1. So, plotkan dekat negatif 1. Macam itulah lebih kurang. And then, kita pun lukiskan graf. Tu dia. Dia naik dulu baru turun. Kalau positif cos x, dia bermula daripada atas turun ke bawah and then baru naik semula kan. Okey. Kalau negatif, dia terbalik. Daripada bawah, dia pergi naik atas dan turun semula. Okey, faham? Senang kan? Ingatkan bentuk-bentuk graf asas ni. Graf sin ialah S. Graf cos ialah U. Seterusnya. Y sama dengan tangent X. Okey. Tangent X ni kita dah pelajari, dia lain sikit daripada sin dan cos. Untuk okey, macam ni kan. Bila kita gunakan nilai-nilai X yang ada dekat paksi ni tadi, kita kira tangent kosong ialah kosong. And then kita plot. Tangent 90 ialah infinity. Macam mana nak plot? Tak boleh. Tangent 180 ialah kosong. Kita plot. Tangent 270 ialah infinity. Tak boleh plot. Okay, and then last kali 2 pi ataupun 360 kosong. Kita plot. Dah kalau macam tu, kita cuma ada kosong, kosong, kosong dengan infinity. Macam mana kita nak plot? Macam mana kita nak lukis? Tak boleh lagi kan? Okay, kita tambahkan lagi. Okay, graf-graf yang berada di antara kosong dengan 90 iaitu 45 darjah. Tengah-tengah dia. Okay, and then 135 tu berada di antara 90 dengan 180. Betul? Di tengah-tengah dia. 225 tu berada di antara 180 dengan 270. 315 tu berada di antara 270 dengan 360. Jadi, dapatkan nilai-nilainya. Tu cikgu dah buat siap-siap. Tangent 45 ialah 1. Tu. Kenapa cikgu letak 1 rapat tu? Dia punya skala dia kecil sebab yang 90 tu dah infinity, dah terlampau besar. Jadi kita kena kecilkan skala. 1 cikgu letak rapat dengan kosong. And then 135 antara 90 dengan 180 ialah negatif 1. Tu dekat situ. 225 ialah 1 ke atas balik. Lepas tu antara 90 antara 270 dengan 360 negatif 1 balik. Okey, macam mana? Macam tu. Kenapa macam tu? Kenapa tak bersambung? Ni kita tak boleh bersilangkan dia dengan ni. Kita tak boleh sentuhkan graf tu dengan pi per 2 ni. Garisan pi per 2 ni sebab dia infinity. Dia tak bersilang pun. Jadi graf tersebut tak boleh bersentuhan dengan garisan pi per 2 tu. Okey. Sama kes dengan yang ni. Dia jadi macam tu sebab dia dekat sini pun infinity, negatif infinity. Dia tak ada persilangan. Yang ni pun infinity, dia tak ada persilangan. Okey. Yang ini pun sama, tak ada persilangan. Dia tak ada nilai. Jadi
kita akan lukiskan macam tu. Garis-garis putus-putus tu sebab tiada persilangan di situ. Okey, itu last sekali. Kat sini pun tak ada persilangan. Dia ada dia pun infinity negatif, sana infinity positif. Okey. Faham Okey. Untuk graf tangent, kita akan dapat bentuk highway. Ada garis putus-putus tu lah ya. Okey. Yang kita namakan asymptote. Garis putus-putus tu asymptote. Maksudnya dia tak ada persilangan kat situ. Okey. Kita tak ada nilai maksimum sebab infinity. Okay, macam cos dan sin tadi ada nilai positif, ada nilai maksimum dengan nilai minimum kan. Okey. Tapi tangent tak ada sebab dia nilai dia negatif. Sorry. Infinity paling tinggi. So, tiada nilai minimum juga. Okey. Jadi inilah rupa tangent X kita. Okey, macam mana pula dengan negatif tangent X? Sama macam tadi, dia cuma terbalikkan. Kalau yang bahagian dekat asymptote yang pertama tu, kita punya graf naik ke atas terlebih dahulu kan? So, kalau untuk negatif, dia ke bawah lah. Dia macam cermin macam tu. Okay, lepas tu ada highway kita tu, asymptote kita. Okey, turun macam tu. Kalau yang tangent X tadi bermula daripada bawah naik ke atas, untuk negatif tangent X, dia daripada atas turun ke bawah. Okay, untuk daripada 2 pi pula, daripada atas turun ke 2 pi. Macam yang tadi, daripada bawah naik ke 2 pi. Untuk negatif tangent X, daripada atas infinity tadi, turun ke 2 pi. Okey, boleh faham ya? Okey, mari kita tengok pula graf Y sama dengan 2 sin X. Okey, yang ini ada macam baru sikit kan? Y sama dengan 2 sin X. Tadi kita belajar Y sama dengan sin X. Itu yang kita dah biasa tengok dan biasa dah tahu. Sekarang ni Y sama dengan 2 sin X. Apa beza dia? Okay. Ada nombor 2 dekat depan. Nombor 2 ini mewakili amplitude. Amplitude kita yang kita dah belajar tadi 1. Sekarang amplitude kita ialah 2. 2 di hadapan mewakili amplitude. So maksudnya nilai maksimum kita ialah 2. Sebab jarak dia daripada paksi sampai ke nilai maksimum tu 2. Nilai minimum turun 2 ke bawah. Maksudnya nilai minimum kita ialah 2. Okey? Yang ini Y sama dengan sin 2X pula. Okay, apa beza antara dua graf ni? Perhatikan. Graf yang pertama ialah Y sama dengan 2 sin X. Manakala yang kedua ialah Y sama dengan 2X. Bezanya ialah kedudukan nombor 2 tu, betul? Okay. Apabila Y sama dengan sin 2X, dekat depan, dekat sebelah sin tu tak ada apa-apa kan? Maksudnya amplitude dia tetap 1 macam graf yang kita buat mula-mula tadi. Y sama dengan sin X. Amplitude dia 1. Bermaksud nilai maksimum dia dengan nilai minimum dia ialah 1 dan negatif 1. Okey. 2X. Yang ini yang kita nak pelajari. 2X ialah mewakili kitaran ataupun cycle dia. Cycle dia ada 2. Ada 2 kitaran graf sin. Okay. Ini adalah kitaran yang pertama. Bentuk graf sin kan? Okay. Nampak tak? Bandingkan yang kiri dengan yang kanan ni. Okay. Itu memang rupa graf sin yang lengkap. Tapi baru separuh graf. Sebab dia ada 2 kitaran graf sin dalam satu graf. Maksudnya, okay, kita bahagikan graf tersebut kepada 2 bahagian. Kalau bila kita bahagi 2 bahagian, maksudnya mestilah
180 darjah sebelah kiri dan 180 darjah sebelah kanan. Satu kitaran sebelah kiri dan satu kitaran lagi sebelah kanan. Macam tu. Nampak tak? Maksudnya dalam satu graf daripada 0 hingga 2 pi tadi, ada dua graf scene. Kita combinekan dalam satu graf. Okey? Tapi maksudnya dia akan jadi kecil. Kita bagi kepada 2, satu kitaran tu sampai 180 darjah saja, iaitu sampai pi saja. Dan pi yang seterusnya ataupun 180 darjah yang seterusnya, satu kitaran lagi. Okey. Yang ni y sama dengan 2 cos x. Macam tadi jugalah. 2 di hadapan adalah apa? Amplitude. Amplitude kita ialah 2. Apabila amplitude 2 bermaksud nilai maksimum kita ialah 2. Nilai minimum kita ialah negatif 2. Cikgu tertinggal negatif kat situ. Kita betulkan. Negatif 2. Okey. Seterusnya. Y sama dengan cos 2x. Apa benda yang berbeza tadi? 2 dia duduk dekat x. Betul. Amplitude kita berapa tu? Tiada nilai apa-apa dekat hadapan cos kan? Jadi maksudnya amplitude kita ialah 1. Nilai maksimum dengan nilai minimum kita tetap 1 dan negatif 1. Tetapi kitaran kita ataupun cycle kita ada 2 sebab 2x. Okay. Kitaran yang pertama. Kita buat kitaran pertama pada 180 darjah yang pertama. Macam tu. Okay. Boleh nampak dan boleh faham? Seterusnya graf cos yang kedua. Melengkapkan daripada 0 hingga 2 pi. Ada 2 graf cos dalam satu paksi ni. Boleh faham familiar kan? Biasakan dengan bentuk-bentuk graf ni. Biasakan kalau 2 cos x macam mana rupa dia, cos 2x macam mana rupa dia. 2 di hadapan mewakili amplitude, 2 dekat sudut ataupun 2 dekat x tu mewakili kitaran. Okey, seterusnya y sama dengan tangent 2x. Okay, kitaran ataupun cycle dia ialah 2. Jadi kalau untuk graf tangent ni, kita dah belajar tadi kan, macam tangent ni bentuk dia bentuk highway. Okay. Kita bahagikan 2, yang garisan purple tu untuk kitaran pertama. Sebelah kiri, sebelah kanan kitaran kedua. Okay, lukiskan graf tangent macam tu. Okay, dekat pi per 2 tu naik atas. 0 naik atas, pi per 2 pun naik atas. And then turun bawah. Dah jadi. Dah jadi satu graf tangent. Masih ingat tak graf tangent rupa dia macam mana? Macam tu kan? Okey. Lepas tu lukis benda yang sama juga, lukis dekat sebelah. Anggapkan sebelah kiri tu tak ada. Okay. Bahagi 2 dulu. Okay. Naik atas. Itu pun naik atas. Lepas tu dekat 3 pi per 2 tu dah naik atas. Turun pula dekat 2 pi. Turun. Okey. Maksudnya kita ada 2 graf tangent dalam satu paksi daripada 0 hingga 2 pi. Macam ni pula. Tiba-tiba ada apa tu? Y sama dengan tangent X. Tapi ada ada tanda modulus kat situ tak apa. Okay. Y sama dengan tangent X macam yang kita pelajari tadi, kita punya X kita ada satu aja. Yang sebelah kiri 2X, maksudnya kitaran dia ada 2 kitaran. Kita akan bahagi 2 graf tersebut. Tapi yang ini tangent X, jadi dia dah jadi normal. Kitaran dia satu aja.
Kita lukis macam graf tangent kita yang tadilah. Ada amplitude kita tu kan. Okey. Macam tu. Okey. Amplitude yang biru bukan yang purple. Okay. Tiba-tiba ada modulus. Untuk modulus ni, apa yang akan berlaku? Okay. Kita akan positifkan mana-mana yang negatif tadi, yang dekat bahagian bawah paksi X tu maksudnya mana-mana yang bernilai negatif tadi, kita akan pantulkan dia ke atas. Kita mempositifkan mana-mana graf yang bernilai negatif. Okay, ada lagi tak? Ada lagi satu kan? Ni. Yang ni masih lagi negatif. Jadi kita pantulkan naik ke atas. Dah jadi positif semuanya. Okey. Ini adalah graf Y sama dengan 1 tambah sin 2X. Okey. Sin 2X kita dah belajar. Tapi tiba-tiba ada 1 tambah pula kan? Okey. Macam mana ni? Kita ataupun kat sini sin 2x tu kita dah boleh baca, kita dah belajar tadi, dah pelajari tadi dekat sini menunjukkan amplitude kan. Amplitude tak ada, kalau tak ada tulis apa-apa maksudnya dia amplitude kita 1. Bila amplitude 1, nilai minimum dan maksimum kita ialah 1 dan negatif 1 kan. Lepas tu yang ini pula mewakili kitaran. Oleh kerana 2x, maka kitaran kita 2. Maksudnya akan ada 2 graf di dalam satu paksi ni. Okey, lepas tu bukan 2 graf, maksudnya ada 2 bentuk graf sin dalam satu paksi. Okey. Kita bahagi 2 kan dulu terlebih dahulu sebab kita nak buat 2 kitaran kan. Kita lukis dulu graf sin. Graf sin kita yang pertama, tu adalah kitaran yang pertama. And then graf sin yang kedua, kitaran yang kedua. Okay, sekarang kita dah settle sin 2x. Tapi kita ada lagi yang tak settle. 1 tambah. Nilai 1 tu ialah positif, maka kita akan naikkan graf tu 1. Okay, sekarang bila kita nak naikkan 1 tu, kita cuba plotkan ataupun titik-titik yang penting tu kita cuba macam plotkan lah. Yang ni yang cikgu tunjuk. Cikgu ada buat, cikgu tandalah dekat kosong, dekat 1, dekat kosong ni kan. Cikgu tandakan dulu. Nampak tak? Okay. Okay, bila kosong tambah 1 akan jadi 1. Bila 1 tambah 1 jadi 2. Okay, mana yang kosong akan jadi 1. Mana yang 2, mana yang 1 tambah 1 akan jadi 2. Mana yang negatif 1 tambah 1 akan jadi kosong. Nampak tak? Kita naikkan satu step ke atas. Okay, nampak kan? Okay. Bila dah naik-naik titik tu, titik-titik penting tu, kita boleh jadikan dia panduan untuk naikkan juga graf tersebut. Jadi nilai maksimum tadi 1 menjadi 2. Nilai minimum kita tadi, negatif 1 menjadi 0. Okey, inilah rupa graf kita yang baru setelah dinaikkan 1 step. Graf sin 2x dinaikkan 1 step. Faham? Okey, cuba tengok yang ni pula. Y sama dengan cos x tolak 2. Okey, mula-mula tengok dekat cos x tu. Okay, cos x tu macam graf kita yang biasa kita buat. Y sama dengan cos x. Kita ada satu kitaran sahaja dan amplitude kita pun satu je. Maksudnya nilai maksimum minimum kita ialah 1 dan negatif 1. Negatif 2 tu pula di sini.
Negatif 2. Apabila negatif 2, bermaksud kita akan turunkan graf yang setelah kita lukis graf cos X tadi, kita akan turunkan 2 step ke bawah. Okey. Ini titik-titik penting saja untuk panduan kita. Sekarang kita dah cuma buat lakaran, kita tak lukis lagi. Kita buat lakaran sebab kita dah tahu macam mana rupa bentuk graf cos. Macam tu kan? Okey. Maksimum 1, minimum negatif 1. Nampakkan persilangan-persilangan tu? Okey. Graf Y sama dengan cos X telah siap dilakar. Tapi kita belum turunkan sebanyak 2 step. Apabila titik 1 yang biru tu, nampak? Titik 1 turun sebanyak 2. Maksudnya 1 tolak 2. Apa hasilnya? Negatif 1. Betul? Titik biru yang negatif 1 tu, negatif 1 tolak 2. Akan jadi negatif 3. Jadi cuba kita turunkan titik-titik tu. 1 menjadi negatif 1. Negatif 1 menjadi negatif 3. And then 1 tu turun lagi 2. Jadi negatif 1. Okey. Bila dah titik-titik penting tu kita dah turunkan, bolehlah kita turunkan graf juga. Nampak? Okey. Ini adalah hasilnya. Inilah final kita. Y sama dengan cos X tolak 2. Graf cos X yang biasa tu kita turunkan dia sebanyak 2 step. Okey, faham? Okay, teknik mudah melakar graf trigonometri. Okey. Bila dapat macam ni, Y sama dengan 2 sin 3/2X. Okey, kenal pasti yang mana amplitude, yang mana kitaran, and then paksi pula mesti daripada 0 sampai 2 pi, betul? Okey, bila ada kitaran ni, ini okey, graf sin kita dah tahu. Graf sin ialah gelombang S ataupun wave S. Lepas tu dia punya kitar dia adalah 3/2. 3/2 sama dengan 1.5 ataupun 1/2 kitar. 1/2 kitaran. Macam mana nak lukis 1/2 ni? Susah sikit kan? Okey, tapi ini cikgu nak tunjukkan cara mudah. Amplitude kita 2. Okey. Oops, cikgu dah terlukis terus. Okey, amplitude dia 2 kan? Maksudnya nilai maksimum dengan nilai minimum kita ialah 2 dan negatif 2. Okey, ini graf, kita lukis dulu siap-siap kita punya graf sin 1 kitaran. Okay, 1 kitaran. Kita ada berapa kitaran lagi? Setengah kitaran lagi. Okay, kalau 1 kitaran, 1 naik, 1 turun, betul? Kalau setengah kitaran, kita akan dapat naik sahaja. Dah dapatlah 1/2 kitaran kita. Okey? Jadi, last kali yang kita buat 1/2 tu, kita letakkan 2 pi di situ. Maksudnya, permulaan graf ialah 0, pengakhiran graf kita ialah 2 pi. Okey, lepas tu, kita nak plotkan pi kita di mana? Kita bahagi 2 kan graf yang terhasil. Kita bahagi 2 kan sama rata. Jadi, apabila kita dah bahagi 2, di situlah kedudukan pi kita. Okey, lepas tu kita tengok pula di antara pi dengan 2 pi tu. Bahagi 2 lagi. Antara pi dengan 2 pi kita bahagi 2. Dekat situ kita nak plot apa tu? 3 pi/2. Okey. Kemudian daripada 0 hingga pi, kita bahagi 2 kan dia. Maka di situlah ialah pi/2. Okey, faham tak? Mudah je. Kalau tak faham, boleh ulang sekali lagi teknik ni. Macam mana cikgu tunjuk ni. Buat 1/2 dulu, lepas tu baru bahagi 2 untuk letakkan pi. Okay, inilah kita punya graf
Y sama dengan 2 sin 3/2 X. Yang mana nilai maksimum minimum kita dah nampak kan? 2 dengan negatif 2. Kitaran kita ada 1/2. Okey, seterusnya kita cuba buat Y sama dengan cos 2X tambah 1. Okey, cos 2X tu ada modulus. Okay, kita perhatikan macam mana pun mesti tahu ataupun kita lukis paksi terlebih dahulu. Okay, bila ada macam ni, kes-kes macam ni, kita tak tentukan kedudukan pi 2 pi dulu pun tak apa. Kita lukis dulu. Kita tengok apa benda yang kita ada, cos 2x. Tengok yang dalam modulus terlebih dahulu. Okay. Cos, graf cos ialah graf berbentuk U. Amplitude kita, okay, belakang cos tu tak ada apa-apa nombor, jadi bermaksud amplitude kita 1. Nilai maksimum 1, nilai minimum negatif 1. Kitaran, oleh kerana 2x, maka kitaran kita ialah 2. Akan ada 2 bentuk graf U dalam satu paksi. Sebab ada 2 kitaran. Okey, kita cuba Okey, kitaran yang pertama kita lukis. Okay. Bermaksud kalau kitaran yang pertama ada 2 kitaran, dekat sini adalah sampai setakat pi ataupun 180 darjah. Okey. Jadi di antara pi dengan kosong tu bolehlah kita plotkan pi per 2. Okey. Kat situ kita punya limit kita kitaran pertama. Teruskan kepada kitaran kedua, lukis graf U satu lagi. Okey, last sekali yang terakhir confirm 2 pi. Okey. Jadi di antara pi dengan 2 pi itu kita akan ada 3 pi per 2. Okey, sekarang kita dah namakan paksi X kita. Dah ada 4 bahagian tu kan? Okey. Boleh buang je garis tu. Kemudian tengok pada magnitude. Apa maksud magnitude? Kita dah belajar tadi. Magnitude kita akan positifkan mana-mana tempat yang negatif. Dalam kes kita ni kan. Ni dengan ni. Ini negatif-negatif ni kita tak nak. So kita akan pantulkan, reflekskan. Jadi bonggol ke bawah tu, lurah ke bawah tu akan menjadi bukit ke atas. Bayangkan seperti cermin. Okey, ada berapa bonggol? Akan jadi berapa bonggol? 2 bonggol bawah tu akan naik menjadi macam tu. Okey? Boleh nampak boleh faham kan? Okay, bila dah naik tu, apa seterusnya kita perhatikan? Tambah 1. Apabila tambah 1 bermaksud graf yang terhasil ni tadi akan kita naikkan 1 step ke atas. Okay, kita plotkan titik ataupun nilai-nilai maksimum tadi. Nilai maksimum kita ialah 1 kan? Okay, semua tempat yang 1 tu kita dah plotkan tu ataupun kita dah tandakan dia, markkan dia. 1 naik 1 ataupun tambah 1 akan jadi 2. Tu tanda-tanda tu tadi kita lukis dekat 2 selari. Jadi yang sedia ada tu kita boleh padam. Kita padam sebab kita tak nak nanti kan. Okay, seterusnya minimum. Nilai minimum dekat kosong tu kita tandakan dia. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 tanda tu kan. Okay. Kosong bila kita tambah 1 akan jadi 1. Kosong tambah 1, 1. Jadi tanda-tanda tu tadi akan pergi ke 1 macam tu. Jadi yang dekat kosong tu akan hilang. Kita boleh padam. Jadi naikkan graf tersebut. Macam tu. Boleh? Okey. Maka siaplah graf kita Y sama dengan cos 2x modulus tambah 1. Dia akan tergantung macam tu. Okey, apa lagi ni? Y sama dengan tangent 2x. Okey, macam ni. Ini dah lebih advance lah. Nanti bila dalam soalan, dia akan bagi nilai-nilai X tu di antara apa? 0 hingga pi ke, 0 hingga 2 pi ke. Okay. Jadi siapa yang kurang mahir tu, kita lukis graf yang penuh dululah. Macam cikgu buat dekat graf cos tadi, graf sin tadi kan. Kita lukis graf penuh terlebih dahulu.
Maksudnya sekarang ni graf penuh kita ialah y sama dengan tangent 2x. Kita dah pelajari tadi y sama dengan tangent 2x macam mana? Kita akan ada dua graf tangent, dua highway tu dalam satu paksi. 2x maksudnya kitaran kita ada dua tu kan. Itulah maksud cikgu tadi, bagi dua. Okey, jadi yang ini sebelah kiri kitaran pertama, sebelah kanan kitaran kedua. Kita lukiskan. Bagi dua tu, graf tangent kita naik and then turun. Macam tu kan? Tu siaplah satu kitaran pertama tangent kita. Kitaran kedua. Naik, turun. Siap kitaran kedua. Okey. Tapi sekarang ni kita punya color nak sampai pi sahaja, tak nak sampai 2 pi. Jadi bila dah siap graf ni, kita nak sampai pi aja. Okey? Jadi buanglah yang selebihnya. Tinggalkan saja graf ni sampai pi. Jadi inilah hasil yang dah siap. Y sama dengan tangent 2x dengan nilai x daripada 0 hingga pi. Dia dah nampak macam graf y sama dengan tangent x sahaja. Betul tak? Tapi dia adalah 2x sehingga pi sahaja sebenarnya. Okey, faham? Yang kitaran kedua tu kita buangkan. Okey. Jadi kesimpulannya di sini, untuk melukis satu-satu graf fungsi trigonometri, murid-murid mesti mahir melukis paksi. Maksudnya mesti tahu kat mana kedudukan pi, 2 pi, dan pi per 2, 3 pi per 2 tu. Okey. Lepas tu mesti juga mahir bentuk-bentuk graf. Graf sin ialah S, graf cos ialah U, graf tangent ialah bentuk highway. Mesti tahu amplitude tu apa. Amplitude tu menentukan nilai maksimum dengan minimum kita tadi, betul? Kemudian color. Maksudnya daripada paksi X daripada 0 hingga ke berapa darjah. Then magnitude. Kalau ada magnitude, pastikan reflekskan graf tersebut. Pantulkan dia. Seterusnya, peralihan graf. Kalau positif, maksudnya kita akan tambah ataupun akan naikkan dia. Kalau negatif, kita akan turunkan graf tersebut. Okay. Sekian dahulu untuk kali ini. Cikgu harap semua rajin mencuba untuk melukis graf-graf yang ada dalam buku teks tu. Dia ada banyak soalan. Boleh cuba dengan macam-macam cara boleh. Okey? Okey, bye-bye.